Selamat datang insyaAllah ke program saya. Ya. Ini macam Tinggi. rendah. Tinggi. Okay. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, kena ke sana sikit. Saya tak masuk. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah. Okay, kita mulakan hari dengan sebarkan kasih sayang. Tapi tak jadi sangat. Encik ke sini sikit. Encik ke sini sikit. Okey. Mungkin tangan cik yang keras dan juga besar. Okey. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin musliman, ada ibu-ibu yang ibu ayah yang dalam proses hantar anak ke sekolah. Saya pun pagi-pagi sebenarnya bekerja-kerja, berlelah juga. Naik turun uruskan anak-anak ke sekolah. Jadi masya-Allah, macam itulah nampaknya situasi selepas ini. Saya selesaikan dulu urusan anak sampai van pihak yang ambil anak sekolah settle, barulah saya boleh sama-sama masuk. Okey kan? Kalau encik terus memimpin majlis zikir, lepas tu saya sambung majlis ilmu. Dan saya rasa prestasi encik sangat bagus, terbaik. Sebab boleh habiskan dengan laju, dengan cepat, on time. Kalau saya handle kadang pukul 8.30 baru habis majlis zikir. Sebab apa? Keinginan untuk berkongsi bila baca zikir tu sebab kita tahu apa fadilat, apa kelebihan, apa dalilnya. Jadi keinginan untuk kupas tu kadang tak boleh nak dikawal. Sedangkan kita dah kupas selalu dah. Kita dah syarah dah. Kita dah baca dah maksud, kita dah syarah, kita dah kupas mendalam. 3 ku contohnya, ayat kursi contohnya, dan doa-doa dalam maksurat. Namun bila kita rasa macam ada orang baru ni yang hadir ni, ada orang first time ni, ada orang tak pernah dengar ni, jadi kita keep ulang. Namun kita harus sedar satu masa nanti memang kita akan baca je. Macam encik buat tu, baca, encik ambil sikit-sikit je buat kupasan kan. Itu lebih baiklah saya rasa supaya kita dapat menjimatkan masa. Jadi kepada siapa yang baru masuk, baru hadir, baru kenal, jadi tuan-puan boleh pergi melihat kuliah ini dari yang sebelum. Sebulan yang terakhir, hari ini lebih hari ke-30 ke hari ke-31. Tapi sebenarnya kuliah Riyadhus Shalihin kita hari ini dah siri yang ke-199 ke 200. Hari ini adalah siri yang ke-200. Kuliah Riyadhus Shalihin hari ini adalah siri yang ke-200. Jadi kalau siapa yang nak dengar lengkap daripada awal, anda boleh pergi ke YouTube rasmi kita, Ustaz Asma Harun Channel, dan sila subscribe. Kemudian ke page rasmi Ustaz Asma Harun di FB. Di sana ada kuliah Riyadhus Shalihin daripada siri yang pertama. Masya Allah, pada siri yang pertama sampailah sekarang hari ini dah masuk Riyadhus Shalihin siri yang ke-200. Tapi untuk majlis ilmu kita baru untuk majlis zikir. Sebelum ni kuliah kita bermula jam 7. Jojo pagi tu kuliah Riyadhus Shalihin. Tapi sejak sebulan yang lepas kita mulakan dengan majlis zikir dulu, bermula 6.30. So penjelasan tentang majlis zikir, tentang apa yang kita baca, kenapa kita baca 10 ayat awal dan akhir, kenapa, apa fadilat baca Asmaul Husna, fadilat bacaan dalam amak surat dan sebagainya. Kemudian kita sambung zikir rahmat. Semua tu dah dijelaskan dalam tempoh sebulan sebelum ini. Bukan sebulan sebelum ini je, maksudnya sepanjang 2 minggu tak silap saya, selepas kita bermula hari pertama, kita memang setiap hari tu majlis zikir habis dah pukul 8.30. Sebab kita memang detailkan apa fadilat, apa kelebihan setiap bacaan. Okey, saya rasa kita belum selawat lagi. Cik kan? Selawat pun termasuk dalam hitungan majlis zikir kita. Kita selawat dulu ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Masya Allah, terima kasih kepada Zara yang non-stop. Kalau encik suami tengok, non-stop Zara Iskandar tu, Ikin pun sama, Zara Iskandar pun sama, yang minta tap-tap sebagai tanda support. Sebab dengan itu akan naikkan like. Sebab setiap kali kita live like tu boleh capai 1 juta lebih. Kemudian ada yang yang akan beri maklumat kepada kita ni setiap hari ni. Ya, Liora MLC. Saya sebenarnya dah sebut banyak kali dah, cuma saya tak ingat nama Liora MLC. Beliau biasanya peranannya adalah akan bagi tahu hari ni siri yang keberapa untuk majlis zikir dan majlis ilmu. Sama juga di FB, saya tengok ada beberapa orang yang konsisten yang akan memberikan maklumat. Jadi orang yang baru masuk dia akan faham. Tadi kita majlis zikir, lepas tu kita akan sambung majlis ilmu. Jadi Masya Allah Encik, tadi masa Encik seorang-seorang, Encik rasa tak macam keseorangan, kesepian dan juga tak rasa? Ya, rasa. Patutnya Encik kena jawab rasa. Rasa. Buat-buat lah ya. Encik rasa tak macam kekurangan bila saya tak ada. Terasa sangat kan? Jadi okey. Sekarang bila dah ada, makin berseri lah live kita, betul kan? Betul. Tadi suram kan? Betul. Okey. Silakan Encik memimpin untuk bacaan zikir. Okey. Semua I love you. Yang tulis I love you tu ada nama apa tu? untuk saya ke? Bukan Cik. Itu orang perempuan untuk saya. Okay, baik. I love you tu memang untuk saya. Okay. Encik daripada saya seorang saja. Okey, insya-Allah kita teruskan. Mimah Laili. Memang dia akan ulang I love you tu. Nanti kita tengok komen di FB juga. Cuma FB tu jadi tak nampak. Ustazah berceria ini apa, makan makjun apa hari ni? Tak makan makjun. Tak makan makjun. Saya pagi-pagi hari ni hari apa? Rabu. Hari ni Rabu. Okey, tuan-puan sekalian, kita kan bangun awal. Sebelum subuh kalau kita bangun lagi segar. Lepas tu saya pagi-pagi kita cerita selepas ini. Okey, baik. Baik. Insya-Allah kita akan zikir 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwal. Bismillah. Dengan suara ustazah pula. Tak cukup sini nak dengar live pula. Encik ni follower yang tiga ni. Okey, kita mula balik. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah. Telah selesai 50 bacaan. InsyaAllah sama-sama kita membayangkan pahala yang bakal kita terima dengan bacaan zikir ini. Membebaskan, satunya adalah membebaskan 10 orang hamba Ustazah. Besar pahala tu. Semua dah tahu sini, yang hadir ni mungkin dah tahu kelebihan-kelebihan zikir ini. Antaranya membebaskan 10 orang hamba, dan ganjaran membebaskan seorang hamba seumpama membebaskan anggota badannya daripada api neraka Allah SWT, seterusnya membebaskan jasad. Satu kelebihan yang sangat-sangat besar. Jika kita bayangkan kita terlepas daripada api neraka, insya-Allah tiada tempat lain selain neraka, balasannya adalah syurga. Jadi dengan zikir ini boleh mendekatkan kita, boleh melayakkan kita untuk ke syurga Allah SWT. Jadi kita bayang, insya-Allah bersemangat kita untuk ke syurga Allah SWT. Lalu kita membayangkan juga untuk mengajak ahli-ahli keluarga kita, suami kita, isteri kita pun bersama. Moga-moga inilah amalan yang kita istiqamah, yang boleh istiqamah dalam kita nak melangkah menuju syurga Allah SWT, dan juga mampu untuk melindungi suami kita daripada keburukan hari ini. 100 keburukan untuk suami kita, untuk isteri kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, dan lalu menghadirkan juga 100 kebaikan. Apalagi yang kita nak? Kalau banyak kebaikan datang, itulah kita punya
cita-cita kita, insya-Allah. Kita nak dalam kehidupan ini datangnya kebaikan, bukannya datangnya keburukan kepada kita, insya-Allah. Kita beramal dengan zikir ini, insya-Allah. Kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah. Selesai kita menzikirkan kalimah yang cukup istimewa, kalimah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Ini satu kalimah yang cukup hebat. Sebab banyak kita lihat dalam tadi dalam ayat kursi kita lihat bagaimana satu hadis Nabi yang berkaitan dengan bagaimana kalau kita beramal ayat kursi selepas solat, kita akan ditempatkan di syurga. Tidak ada yang boleh menghalangnya melainkan kematian. Nampak tak kerana apa? Di dalam ayat kursi dimulakan dengan mentauhidkan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang disembah. Tidak ada Tuhan yang disembah, yang maha kekal, yang maha hidup, yang maha kekal selama-lamanya. Jadi inilah yang kehebatan-kehebatan yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita mendapatkan pahala berganda sangat-sangat banyak dan sangat-sangat mudah, yang menjadikan kita lebih banyak lebih banyak beramal, lebih banyak berzikir, dan dengan berzikir itu kita dekat dengan syurga dan dijauhkan daripada neraka. Sebab dalam zikir rahmat ini Allah tawarkan dengan 10 ganjaran yang sangat besar, 10 ganjaran membebaskan 10 orang hamba, sangat-sangat besar, sangat-sangat besar. Dan kebesaran ganjaran inilah yang kita harus fikirkan dan renungkan. Sebagaimana saya sebut tadi, membayangkan. Kalau kita bayangkan yang benar-benar besar, benar-benar hebat, mesti kita bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Kalau kita tak ada rasa hebatnya pahala yang Allah tawarkan itu, maka kita tak bersungguh-sungguh, kita akan rasa tak apalah, hari ni kita nak off satu hari, kita sambung besok. Kalau kita rasa bersungguh-sungguh tu, maka kita kena pastikan diri kita sebenarnya istiqamah. Sebab kita ni terlalu banyak dosa. Lalu Allah tawarkan kita dengan satu amalan, zikir-zikir, dan banyak lagi zikir-zikir yang bagus, selawatnya dan sebagainya. Allah tawarkan untuk menghapuskan dosa, untuk mendekatkan diri kita dengan syurga. Masya Allah. Dan sebagaimana kita tahu tadi, kita sebut tadi, dalam hadis yang Bukhari, Nabi bersabda, antara lain maksudnya, barang siapa yang membebaskan seorang hamba, pahalanya seumpama membebaskan anggota badannya daripada neraka. Jadi kita dapati zikir-zikir yang Allah melalui Nabi ni, ataupun zikir-zikir yang Allah anjurkan kepada kita, dan kita pun melakukannya. Sebagaimana kita lihat juga Ustazah sebut semalam, subhanallah, alhamdulillah, dengan hadis semalam. Siapa yang ikuti kuliah semalam, dengan anggota badan ni sendi-sendi yang berzikir, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, terlalu banyak, terlalu besar kehebatan perkataan tersebut. Memang besar, kita je tak nampak, kita tak yakin, kita tak rasa. Manakala kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita rasa ya Allah terlalu banyak nikmat kepada kita. Itulah kelebihan-kelebihan yang kita ada. InsyaAllah itu saja daripada saya. Moga-moga kita terus beramal dan istiqamah dalam melaksanakan ataupun menunaikan ibadah Allah Subhanahu Wa Taala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Encik pun boleh juga kan nak cakap kan. Okey, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ni kan kena tarik, dia nampak juga kena tarik ke depan kot.
Okey, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah kita dah pun selesai majlis zikir. Menghimpunkan 8 lah paling utama. Allahu Akbar, Masya Allah. Lelah sikit naik turun. Kebetulan banyak benda pula nak kena urus, nak kena settlekan. Jadi tuan-puan, sahabat-sahabat muslimin-muslimat yang dihormati, yang dikasihi, yang dirahmati Allah, saya mendoakan hari ini hari Rabu, berapa bulan hari ini 21 September. Esok hari apa ya? Esok hari Khamis. Esok 22 September. Hari apa besok ya? Macam ada hari sesuatu je, macam ada something je pada esok hari ya, pada 22 September. Saya sehat, Masya Allah. Okey. Ya. Betul. Selamat hari lahir kepada siapa yang lahir pada hari ini, pada tarikh hari ini. Dia bukan lahir hari ini, pada tarikh hari ini. Selamat hari lahir. Dan selamat hari lahir pada yang bakal lahir besok. Saya rasa ada ramai juga yang lahir pada 22 September. Siapa yang hari lahir dia sama dengan saya? Masya Allah. Malu juga sebenarnya. Riuh hari lahir dia. Riuh satu taman. Riuh satu Malaysia. Macam itulah lebih kurang. Tapi tak apalah kan. Kita meraihkanlah orang yang meraihkan kita juga. Okey, muslimin muslimat, sahabat-sahabat, Masya Allah, ya, terima kasih, kebanyakannya semua tahu kan. Baiklah, kita akan menyambung pengajian yang kita dah mulakan daripada semalam. Ya, ada yang kata anak 24 bulan. Bolehlah tu kan, anak ke atuk ke nenek yang kita boleh kaitkan. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hari ini okay, kita akan tengok. Hari ini ada tarikhnya ada 21 hari bulan 9 2022 bersamaan 24 Safar 1444 Hijrah. Okey, sahabat-sahabat, sekarang kita nak masuk ke majlis ilmu. Tadi majlis zikir. Kita dah baca Al-Fatihah, 10 ayat awal, 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, Asmaul Husna. Kita dah selawat dan kita dah baca Al-Maksurat. Kemudian kita dah baca zikir rahmat. Jadi muslimin muslimat, sekarang kita masuk majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini kita akan merujuk kepada kitab Riyadhus Salihin. Kita dah jelaskan kitab Riyadhus Salihin ini kitab apa, disusun oleh Imam Nawawi, kan, ulama besar mazhab Syafi'i kita, dan kitab Riyadhus Salihin ini diguna pakai di seluruh dunia, menjadi rujukan yang diyakini di pusat-pusat pengajian, di masjid dan sebagainya. Bahkan saya pernah cerita tentang sirah ataupun sejarah besar yang berlaku di beberapa buah negara Islam, barakah daripada membacakan kitab Riyadhus Salihin ini di masjid-masjid, di surau-surau dan sebagainya. Jadi apabila kita memiliki kitab Riyadhus Salihin ini di rumah, lalu kita buat rujukan untuk dibuat usrah dalam rumah, ia adalah satu pilihan yang terbaik. Bukan kata kitab-kitab lain tu tak terbaik. Kita boleh merujuk banyak kitab untuk buat pengisian dalam rumah tangga, tetapi antara kitab yang terbaik yang disarankan adalah kitab Riyadhus Salihin. Ada yang tanya, Ustazah, kitab Riyadhus Salihin ini orang awam boleh baca tak? Jawapannya boleh. Walaupun tak ada basic pengajian agama Islam secara formal, tetapi kitab Riyadhus Salihin ini sangat mudah untuk kita baca dan faham. Dia bukan menggunakan laras bahasa yang tinggi dan sebagainya, kerana ia merupakan sebuah kitab yang menghimpunkan 3 teras utama ilmu akidah, kemudian syariah. Tapi syariah tu sipi-sipi saja. Saya je yang akan jelaskan, macam pagi ni kita akan jelaskan detail. Okey, akidah, syariah, kemudian apa ni, akidah, syariah, syariah tu fiqh lah, kemudian tasawuf. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, pagi ini 24 Safar 1444 Hijrah bersamaan 21 September 2022. Kita akan menyambung pengajian kita pada bab yang ke-13. Okay, boleh tuliskan ya, bab 13, iaitu banyaknya jalan kebaikan. Kita boleh buka muka surat 127. Tuan-puan boleh buka muka surat 127. Kalau siapa yang ada kitab yang sama, buka muka surat 127. Tapi jika anda tidak ada kitab yang sama, tetapi ada kitab Riyadhus Salihin, tak ada masalah. Anda boleh merujuk dan mencari bilangan hadis. Hadis yang bakal kita bincangkan merupakan hadis yang ke-118 dalam susunan kitab Riyadhus Salihin, dan ia merupakan hadis yang kedua dalam bab yang ke-13 yang kita bincangkan sekejap nanti.
Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dan cantik nombor pada hari ini, kuliah Riyadhus Shalihin kita hari ini adalah siri yang ke-200. Siri yang ke-200 muslimin muslimat. Masya Allah, dah setahun setengah. Sebenarnya lebih setahun setengah saya rasa. Betul lah setahun setengah. Betul lah lebih kurang setahun setengah kita punya kuliah ni. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya akan bacakan hadis ini. Tuan-puan akan ikut ambil barakah membaca hadis Nabi. Boleh ke boleh? 5.5 dengan 3.5. Jadi berapa orang ya? 5, 6, 7, 8. Dalam 9,000 yang hadir. Masya Allah. Salam sayang, salam persahabatan, salam saudara sesama, saudara syurga, saudara dunia, sahabat dunia akhirat, sahabat syurga sekalian. Okey, baiklah. Selama ni kita biasa dengar ustaz atau ustazah baca hadis. Kan, biasa kita dengar saja ustaz, ustazah, penceramah akan bacakan hadis, kita pun dengar. Tapi pagi ni kita tak nak hanya dengar. Tuan-puan berada di mana saja, kan, walaupun sedang drive, sedang nak masuk pejabat, kat rumah dan sebagainya, saya akan baca dengan perlahan. Bukan suara saya kuat, maksudnya saya akan baca satu persatu perkataan. Jadi tuan-puan ikut ya. Biar ambil barakah lidah kita ini melafazkan hadis Nabi SAW. Ia merupakan hadis sahih riwayat Muslim. Okey, bersedia semua? Kita nak bacakan ni hadis ni. Semalam memang kita dah baca, tapi semalam tu teaser, bukan betul-betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baca tak? Baca semua ya. Okey, saya ulang lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Zarrin aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya macam tak dengar ni tuan-puan baca ni. Tuan-puan baca tak ni? Yang di Sarawak baca tak? Di Sabah baca tak? Di Terengganu baca tak? Di Kelantan Kelantan baca tak? Di Pahang baca tak? Saya nak sebut semua negeri. Kita ada berapa negeri semua? Okey, kita mula daripada di Sabah baca tak? Sabah, Sarawak, kemudian Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor 10, Selangor, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, subhanallah 13. Ya, sabar. Saya nak sedang prepare kerja. Okey, semua 13 negeri, masya-Allah. KL baca, Jengka baca. Sorry, tengah breakfast. Takut kan tengah breakfast tu. Saya faham, tak apa. Subhanallah muslimin muslimat. Indahnya bila kita walaupun berada di mana saja, lebih kurang ya sekarang 9,400 yang hadir ni, bila kita sama-sama walaupun di tempat yang berbeza. Subhanallah, depan saya tak ada seorang pun, ada encik suami je, tetapi dalam waktu yang sama kita melafazkan hadis Nabi. Saya bayangkan suasana itu begitu hebat dan begitu indah. Kita dalam frekuensi yang sama, pada getaran yang sama, pada gelombang yang sama, kita melafazkan perkataan Nabi. Kalau firman Allah adalah kalamullah, kata-kata Allah. Bila baca hadis Nabi, ia kalamu Rasulullah. Dia adalah kata-kata Rasulullah. Jadi kedua-duanya kita ingin bertemu di akhirat kelak. Bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik, bertemu dengan Rasulullah. Jadi tanda cinta kepada Allah, baca Al-Quran. Tanda cinta kepada Nabi, baca hadis. Okey, kita akan mula lagi sekali tuan-puan dengan sedar. Kita sama-sama melafazkan kalam Rasulullah SAW. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Zarrin aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah
Fakullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyu anil munkar sadaqah wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma minad-duha. Dah habis. Yarka'uhuma minad-duha. Okey, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan hadis sahih riwayat Muslim. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan baca maksud hadis Nabi ini daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, tiap-tiap persendian seseorang di antara kalian setiap paginya hendaklah bersedekah. Nabi sebut apa? Muslimin muslimat, tiap-tiap sendi, setiap sendi pada tubuh badan kita ini hendaklah bersedekah. Pada setiap paginya hendaklah bersedekah. Baiklah, kita mempunyai berapa sendi? Siapa yang tahu kita ada berapa sendi dalam tubuh badan kita? Google sekarang, Google berapa sendi manusia? Google sekarang, Google. Okey, saya pun nak Google berapa sendi ya. Berapa sendi? Berapa sendi manusia? Okey. Bila buka Hello Sehat ni, macam-macam sendi pada tubuh. Ada berapa jenis dan jumlahnya. Okey, Masya Allah, ada doktor ni, penulisnya adalah doktor. Okey, sistem gerak pada tubuh manusia terdiri daripada tulang, otot dan persendian. Walaupun sendi jarang dibahas, namun peranannya sangat penting. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih agar tulang tersebut boleh bergerak. Masya Allah. Okey, kalau tulang lah, ini tulang kan, pegang tulang ni. Tetapi yang menghubungkan antara tulang dengan tulang adalah sendi. Masya Allah. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih agar tulang tersebut bisa bergerak. Ada berapa macam sebenarnya sendi di dalam tubuh dan berapa jumlahnya? Okey, macam-macam sendi dalam tubuh. Baik, kita dengar sikit ya. Pada dasarnya, hampir setiap tulang manusia akan bertemu setidaknya dengan satu tulang lainnya pada persendian. Bentuk dari masing-masing sendi berbeza dan bergantung fungsinya. Namun, jumlah pada tubuh manusia tidak boleh dipastikan. Mengingat ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi. Salah satunya usia. Okey, pada tubuh bayi terdapat 270 tulang yang kemudian beberapa di antaranya akan menyatu selama masa pertumbuhan. Baby masa lahir sekurang-kurangnya ada 270 sendi. Sementara itu, orang dewasa memiliki 206 tulang, 80 pada kerangka, 126 pada kerangka sekian. Okey. Jadi, muslimin muslimat, macam-macam rupanya perbezaan sendi itu sendi ini. Sebab itu ada yang sebutkan juga pendapat sendi ada 360, ada 270. Jadi, ia tergantung. Sendi manusia jangguan sihat Q. Okey, baik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kalau kita ada tulang tapi sendi kita bermasalah, tetap sebenarnya kita tidak mampu nak menggerakkan tubuh badan kita. Alhamdulillah, Masya Allah, dalam 10K yang hadir ini muslimin muslimat, semalam kita dah pun mulakan mukadimah tentang tajuk kita ini. Cuba bayangkan jika salah satu jari kita saja yang tidak boleh digerakkan. Kita ada 10 jari, tapi ada satu jari tak boleh bergerak. Apa yang kita akan buat? Kita akan berubat. Dia akan usaha untuk merawat. Kita mungkin akan belanja besar walaupun hanya untuk satu jari digerakkan. Saya tanya, betul atau tidak? Maksudnya betapa besarnya nikmat yang Allah kurniakan kepada sendi yang ada dalam tubuh badan kita.
Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, cuba bayangkan ke 10 jari kita tidak boleh digerakkan. Lagilah kita akan rasa satu nikmat yang sangat besar telah ditarik oleh Allah. Kerana dengan bergeraknya 10 jari kita inilah yang memudahkan segala urusan harian kita. Bermula daripada kita bangun tidur, kerana bergerak jari inilah kita boleh angkat selimut. Kan? Kemudian kita boleh bangun daripada tempat duduk. Kemudian kita menuju ke tandas. Dengan 10 jari yang sendi bergerak inilah kita boleh berus gigi, kita boleh mandi, kita boleh shampoo, kita boleh pakai baju dan semuanya. Muslimin muslimat. Tetapi kerana Allah berikan kepada kita percuma sepanjang hidup. Allah berikan kepada kita percuma sepanjang hidup. Tanpa perlu bayar, tanpa perlu servis, tanpa perlu maintenance. Bayangkan kalau setiap sendi kita ni perlu maintenance. Contohnya 3 bulan sekali, macam kereta. Oh, bila saya sebut tu kan Cik, salah satu kereta kita, bukan banyak sangat ya, kereta 2 saja. Encik, kereta yang saya bawa baru ni malam tu, tak sebut ya nama kereta. Dia dah naik signal, minyak hitam kena tukar. Sebab saya bawa hari tu, lepas tu tengok naik signal non-stop. Jadi, nak katanya, tuan-tuan sekalian, kereta ni Masya Allah perlu servis, perlu maintenance. Sampai masa tukar minyak hitam, sampai masa kena tukar minyak enjin, betul kan? Tapi perhatikan pada tubuh badan kita, maintenance-nya dijaga oleh Allah, direct from Allah. Kita tak perlu minyak pelincir untuk menggerakkan sendi kita. Tak perlu minyak pelincir. Semula jadinya begitu, kecuali dah tua. Dah tua tu, semua barang lama semua macam tu. Manusia kau dah hidup lama macam tu lah. Pelincir-pelincir lutut kan dah makin ketat dan sebagainya. Tetapi ada rawatannya. Cuba perhatikan dalaman kita ada paru-paru. Okey, atas ni ada aircon kan. Kalau kita tahu aircon ni berapa bulan sekali kena servis. Macam ada aircon kat rumah kami ni, tiba-tiba je air turun mencurah-curah. Sampai berkumpul lah air kat bawah tu. Menitik. Dah sampai tahap kena servis. Mungkin kerana dah tersumbat kan. Maksudnya dia ada penapis yang perlu dibersihkan. Tetapi hebatnya paru-paru yang Allah beri dalam tubuh badan kita, kita dah gunakannya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dan kita hirup pelbagai udara. Udara yang kotor, udara yang bertoksik, yang beracun daripada asap-asap kilang, daripada asap exhaust dan daripada pelbagai bentuk pollution, pencemaran. Tuan-puan dimati Allah sekalian, tetapi hebatnya paru-paru yang Allah buat boleh tapis semua tu. Boleh tapis. Sama juga, cuba bayangkan kalau 6 bulan sekali kita kena servis. Pergi jumpa doktor, nak servis paru-paru ni. Paru-paru saya ni dah macam tebal sangat, kecuali perokok. Perokok boleh nampak kesan sebab dia direct, dan itu adalah satu larangan Allah. Itu adalah memang sengaja untuk merosakkan paru-paru. Okey, yang saya nak sampaikan adalah setiap sendi tubuh badan kita ini Nabi suruh apa? Nabi pesan, Nabi kata, tiap-tiap sendi seseorang di antara kalian setiap paginya hendaklah bersedekah. Nabi kata setiap pagi kamu kena sedekah. Setiap pagi kamu kena, seolahnya kamu tak perlu servis sepanjang hidup, tetapi kamu kena tunjukkan rasa syukur kepada Allah. Tanggungjawab kita di atas sendi yang Allah beri ni, setiap sendi tubuh badan kita ni, beratus sendi ni, kita kena bersedekah pada setiap pagi. Bukan tengah hari, bukan petang, bukan malam, tapi pada setiap pagi. Muslimin muslimat, pagi tu bila pagi? Sekarang pagilah. Sehinggalah sebelum Zuhur, itu masih lagi di ruang lingkup pagi. Zuhur je masuk tengah hari. Kenapa tengah hari? Waktu itu matahari betul-betul di tengah kepala. Masuk waktu Zuhur tu, matahari betul-betul tengah kepala sebelum Zuhur tu. Jadi sekarang adalah waktu pagi, dan Nabi pesan pada waktu pagi. Bila kita dengar pesanan Nabi ni, setiap pagi hendaklah kamu melakukan sedekah, mungkin dalam fikiran kita, oi, susahnya nak sedekah pagi-pagi, setiap pagi kena sedekah ya. Mari kita perhatikan apa penjelasan Nabi. Baiklah, Nabi menyambung. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, dan setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah, dan setiap takbir adalah sedekah.
Masya Allah, Allahu Akbar. Baiklah muslimin muslimat, kalian perlu tuliskan apa yang Nabi sebut dalam hadis ini. Mungkin kita bayangkan sedekah duit kan. Sekarang ni cukup ngam-ngam 10,000 ni, 6K dengan 4K ni. Kita bayangkan sedekah adalah dengan duit. Tetapi yang Nabi gambarkan, cara kamu bersedekah sebagai tanda syukur di atas setiap sendi ialah dengan kamu mengucapkan setiap pagi kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi sebut apa? Setiap tasbih adalah sedekah. Tasbih apa? Subhanallah, itu tasbih. Apa maksud tasbih? Menyucikan Allah. Sebab itu masuk subhanallah, maha suci Allah. Tulis muslimin muslimat, apa maksud tasbih? Tasbih membawa maksud menyucikan Allah. Bila kita sebut kalimah subhanallah, maksudnya adalah maha suci Allah. Okey, untuk itu saya minta izin tuan-puan sekian untuk pergi ke whiteboard. Suami kelang kabut tadi, saya je buat-buat tak nampak, tapi beliau kelang kabut. Rupanya anak kami conteng whiteboard ni dengan dengan marker, bukan whiteboard marker. Jadi cik suami tu macam Spiderman tadi. Spiderman ada, Ultraman ada, Superman ada. Ultraman dia gitu-gitu je kan. Berlari atas bawah saya nampak kelang kabut sebab ambil tina tadi Encik. Encik ambil tina. Alhamdulillah menjadi. Oh, bersihkan. Masya Allah. Okay, kita akan pergi ke whiteboard. Dah lama kita tak pergi whiteboard. Kita akan tulis perkara-perkara penting ini supaya anda lebih jelas. Ingat tak semalam saya sebut apa? Hari ini kita akan bincangkan tentang solat duha. Solat duha. Okey, sebelum berpindah, saya nak baca satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan fadilat besar solat duha. Fadilat besar solat duha. Okey, apa kaitan hadis yang kita bacakan ini dengan solat duha? Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, sebelum kita berpindah ke whiteboard, kita akan baca habis dulu hadis ini. Nabi SAW sebut, maka setiap bacaan tasbih iaitu subhanallah adalah sedekah. Dan setiap bacaan tahmid itu memuji Allah dengan kalimah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu adalah sedekah. Dan setiap tahlil iaitu mentahlilkan Allah ataupun mengesakan Allah, iaitu kalimah la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, Nabi sebut setiap takbir itu adalah sedekah. Takbir adalah membesarkan Allah dengan kalimah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kerana itulah kita dapati di sana ada banyak zikir yang dilakukan dengan bunyian, pelbagai bunyian, pelbagai alunan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi saya menyarankan tuan-puan sekalian untuk setiap pagi, contohnya, okey, siapa kat rumah dia ada smart TV? Smart TV, TV bijak, TV cerdik. Siapa ada TV cerdik kat rumah dia? Okey, saya angkat tangan. Saya pun ada smart TV. Ada orang jangan sedih lah Ustazah, saya orang biasa je tak mampu beli smart TV. Dulu smart TV mahal, tapi sekarang smart TV ni dah murah. Bukanlah murah sangat, bergantung pada saiz lah. Maksud saya, kalau dulu smart TV je mahal, tapi sekarang smart TV dengan TV biasa harga macam dah sama. Saat kami mengambil keputusan beli smart TV daripada TV biasa, beli TV bijak ni, smart TV ni, sebab kami potong semua siaran Astro, Enjoy, semua kami potong. Tapi di waktu yang sama, anak perlukan hiburan, tetapi hiburan yang kami boleh kawal. Jadi kami pun kata kita beli smart TV lah, kita boleh kawal anak bila tengok YouTube. Contoh nak tengok Animal Planet, boleh tengok Animal Planet. Tetapi time anak tengok TV, kami ada bersama dan kami tahu apa yang anak tengok. Kalau yang kecil tu boleh buka channel-channel YouTube yang berkaitan dengan pelajaran, pendidikan. Macam itulah. Sebab kami dapati bila ada Astro, ada HBO, ada semua, yang tak boleh kawal diri termasuk saya. Saya tak boleh kawal diri. Saya akui kelemahan diri saya. Bila ada filem-filem menarik, bila ada drama-drama menarik, pula tu drama-drama tu pula, tuan-puan, saya tahu saya tak boleh kawal diri saya. Contohlah ada drama Turki yang sangat bagus.
Sebenarnya bagus pengisiannya tentang Islam, tentang macam-macam lah. Saya punya masalah ialah saya tak boleh kontrol diri tu, maksudnya ialah saya boleh tengok drama tu sampai berjam-jam, sampai ke 2 ke 3 pagi saya boleh tak tidur, saya nak sambung. Aduh, memang terganggulah saya punya jadual tu. Jadi kalau encik suami dia tengok 2 episod dia boleh kontrol diri, saya tak boleh dah. Kalau time-time sedih tu nak tahu terus apa berlaku besok, time-time yang mendebarkan tu terus. Lepas tu drama ni kan memang pandai, dia kan bila penghujung tu lah paling naik, paling tinggi dia buatkan kita tertanya-tanya tu. Jadi mengenangkan saya sendiri tak boleh kawal diri, jadi begitulah keputusannya. Akhirnya Smart TV. Tapi Smart TV ni bahayanya ada YouTube. Okey, YouTube ni kena kawal. Apa yang saya nak sampaikan adalah kalau anda ada Smart TV, pagi-pagi buka zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, biar satu rumah dengar. Itulah yang kami buat. Pagi-pagi buka Smart TV, cari YouTube zikir Subhanallah. Sebab apa? Zikir ini memang Nabi sarankan baca pada setiap pagi. Ada yang kata saya tak buka TV, bagus yang langsung tak buka. Saya pun tak buka juga, mekanik biasa buka TV kan. Okey, betul, kami macam tu lah. TV ada tapi sangat kontrol lah. Kadang dalam satu hari langsung tak tengok, macam tu lah. Anak-anak pun tak tengok sebab TV kami tersembunyi dalam almari. Itu ada cerita lain lah. Dalam almari barulah ada TV. Okey, kami guna kaedah lama. TV tu duduk dalam almari, hidden TV. Ada pintu tutup. Macam tu. Masa saya minta pihak yang buat tu, nantilah ada rezeki saya tunjuk macam mana kami buat. Jadi bila tutup, rumah kami tak nampak apa-apa TV. Jadi anak-anak tak ada rasa nak tengok TV. Tapi bila ada time nak buka, boleh buka sliding, baru nampak TV. Macam tu lah. Okey, muslimin muslimat, pagi-pagi kalau ada Smart TV, buka zikir ni. Sebab zikir ini disuruh oleh Nabi baca setiap pagi sebagai tanda kita bersedekah untuk setiap sendi. Nabi sebut kan, setiap pagi hendaklah kamu melakukan sedekah pada setiap sendi. Kemudian Nabi menyambung, setiap bacaan tasbih, setiap bacaan tahmid, setiap bacaan tahlil dan setiap takbir itu adalah sedekah. Dan kamu menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan kamu melarang kepada kemungkaran adalah sedekah. Dan yang demikian itu dapat dicukupi dengan melakukan 2 rakaat solat duha. Okey, apa maksudnya di sini? Sekiranya kita tidak mampu, pagi tu sibuk, bangun pun dah lambat, kelang kabut, tak sempat nak zikir Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan tak ada apa-apa, tak sempat menyuruh kebaikan ataupun melarang kemungkaran, dan Nabi sebut cukup dengan kamu menunaikan 2 rakaat solat duha. Dengan 2 rakaat solat duha, maka cukup bagimu untuk mencukupi bagimu dengan, dan demikian itu cukup bagimu dengan melakukan 2 rakaat solat duha. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan solat duha ni. Satu hadis dulu. Sebenarnya ada banyak hadis. Masya Allah, masa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, yang mana Nabi SAW bersabda, adik, dik, ni ada staff yang datang ni, ada hadis Nabi yang berkenaan dengan lepas subuh, lepas tu solat duha 2 rakaat, kemudian fadilat tu. Yang barang siapa yang pagi-pagi tu dia zikir ni, kemudian dia menyambung 2 solat pada waktu pagi tu, ada tak dalil tu, hadis tu? Okey, sekarang saya ada minta staff datang, tim datang. Tadi saya ada baca tadi, Masya Allah, masa saya kamu dalam nota kamu ni pun memang tak ada. Dia ada, kamu cari sementara tu, besar sangat ganjaran dia, yang mana Nabi sebut setiap pagi kamu bertasbih ke berzikir macam tu, kemudian kamu menunaikan 2 rakaat, kemudian ada ganjaran dia. Yang mana dalil tu kamu memang tak masukkan dalam ni, dan itu pun adalah satu sumber yang sahih. Okey,
dan dikatakan itu merujuk kepada solat duha. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi sekarang kita akan pergi ke whiteboard. Okey, encik suami, jom kita pindah saat kita nak pergi kepada perbincangan lebih mendalam tentang solat duha, kerana hadis Nabi ini menyebutkan cukup dengan kamu menunaikan solat duha 2 rakaat maka mencukupi sebagai tanda syukur. Ataupun soalnya kita ni memang kita ada hutang. Setiap pagi kita ada hutang. Hutang kita adalah untuk macam Nabi kata ni, iaitu untuk bersedekah pada sendi-sendi kita. Nabi sebut apa? Tiap-tiap sendi seseorang di antara kalian setiap paginya hendaklah bersedekah. Jadi soalannya Nabi kata setiap pagi kamu kena sedekah, kan, dengan ucapan zikir tadi, lepas tu dengan menyuruh kepada kebaikan, dengan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian Nabi menyudahi dengan barang siapa dan sesungguhnya semua itu dapat dicukupi dengan melakukan 2 rakaat solat duha. Jadi kita nak jelaskan tentang solat duha pada pagi ni. Okey, jom kita pergi ke sana. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak silap Ustazah, ganjaran dia adalah umpama seperti melakukan ibadah haji dan umrah. Seisi dunia. Itu solat sunat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh, betul tak? Solat? Itu solat sunat subuh. Yang tu memang kita maklum. Itu adalah solat sunat sebelum subuh. Ya, tak ada satu yang berkaitan dengan pahalanya umpama seperti haji dan umrah, tak silap. Nanti cari tu. Betul, 12 rakaat tu ya akan dibinakan istana di syurga, 12 rakaat yang berkenaan dengan 12 rakaat. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Baik. Tadi kita sebut dalam hadis Nabi sebut apa? Perkataan tasbih. Tasbih. Aduhai tulisan pun. Tak apa ya. Okey, tasbih. Tasbih, apa maksud tasbih? Nombor 1. Bila sebut perkataan tasbih, maksudnya menyucikan Allah. Apakah kalimah tasbih? Iaitu Subhanallah. Subhanallah. Okey, kita semua maklum ni. Okey, yang kedua pula iaitu Nabi sebut apa? Lepas tasbih, tahmid. Ejaannya adalah tahmid.
Okey, apa maksud tahmid? Memuji Allah. Okey, apa kalimah tahmid? Iaitu Alhamdulillah. Okey, yang ketiga pula iaitu tahlil. Apa maksud tahlil? Tahlil membawa maksud mengesakan Allah. Okey, apa maksud tahlil yang kita kata lepas kalau orang meninggal kan kita baca tahlil. Jadi apa hukumnya? Kita duduk berkumpul baca tahlil. Jawapannya adalah ia adalah satu perbuatan ibadah. Okey, ibadah lah. Lepas kalau ada orang meninggal, kita buat bacaan tahlil. Sebab bacaan tahlil tu menghimpunkan zikir, menghimpunkan doa, kan? Menghimpunkan doa, zikir, kemudian ada bacaan Al-Quran dalamnya. Jadi, okey, berkenaan dengan tahlil muslimin muslimat, kan? Kalau kita tengok ada, saya rasa Encik kena tengah sini ke? Okey. Bila kita sebut pasal tahlil, masya-Allah, kan selalu ada dua pihak yang mengatakan, ada yang kata tahlil itu bid'ah, ada yang mengatakan tahlil itu bukan bid'ah. Ia juga merupakan ibadat. Okey, di mana timbulnya berkaitan dengan tahlil ni, tuan-puan sekalian? Masya-Allah. Mungkin Cik ambil kursi ke? Okey. Di mana timbulnya berkenaan dengan tahlil ni? Di mana timbul? Okey. Kalau kita baca sejarah, kenapa ada tahlil ni? Muslimin muslimat. Tahlil ni, subhanallah, Allahu akbar, adalah okey. Tahlil ni ialah ikut saya pernah baca sejarahnya, orang dulu-dulu dia akan merujuk para guru, para ustaz, para guru. Contohnya rujukan masyarakat ketika itu ialah jika berlaku kematian, apa yang perlu dibuat? Jika berlaku kematian, apa yang perlu dilakukan? Lalu para guru ketika itu menyusun, jika ada kematian, kamu bacalah ini, kamu bacalah ini, baca ini, baca ini. Dan niatkanlah untuk si mati. Dan kalau tak niat untuk si mati pun, itu adalah cara beradab. Cara kita beradab dengan jenazah. Bukannya bila berlaku kematian, kita tak tahu nak buat apa. Bila tak tahu nak buat apa, duk borak, duk makan, hanya duk menangis. Jadi lebih baik ketika itu alim ulama menyusunlah. Kalau berlaku kematian, kamu baca sekian, sekian, sekian. Akhirnya ada pihak yang menuliskan, menyusunkannya, kan, bacaan bila berlaku ada kematian, dan diberi nama tahlil. Jadi tahlil itu sampai sekarang lah. Subhanallah. Okey, sorry ya adik-adik, kamu boleh kat luar lah. Okey, jadi Masya Allah, bukan apa Ustazah tengah kamu duk bincang-bincang. Tak apalah, tak apa. Sorry ya. Okey, subhanallah, muslimin muslimat. Jadi bila sebut pasal tahlil ni, Masya Allah, kita kena faham itulah asal usulnya. Kalau orang tanya dia mana tahlil ni, dan kenapa disebut sebagai bid'ah, sedangkan bila kita tengok apa bacaan dalam tahlil, ia menyusun daripada bacaan-bacaan Al-Quran, iaitu firman Allah, dan juga ada zikir, dan juga ada doa yang datangnya daripada Rasulullah ataupun yang disusun oleh ulama. Jadi membaca tahlil apabila berlaku kematian itu bukanlah perkara yang termasuk dalam bid'ah, kecuali dia adalah satu bimbingan daripada ulama bagaimana kita perlu beradab bila berlaku kematian. Bagi yang mereka yang tidak mahu buat, maka tak perlu nak menuduh itu adalah satu perbuatan bid'ah. Subhanallah, kerana saya dapati ada dua kelompok bila berlaku kematian. Kita pun pergi ziarah. Ada kelompok yang duduk lepak, borak, bercakap, bawa pokok ke dekat luar rumah. Ada kelompok yang akan baca Yasin, ada yang baca tahlil. Allahu Akbar. Jadi kita boleh lihat, kadang-kadang dalam keluarga bergaduh besar, adik-beradik. Sebelah ni nak buat tahlil, sebelah ni kata bid'ah, haram, tak boleh, sekian-sekian.
Subhanallah. Jadi lebih baik janganlah kerana perbezaan pendapat berlakunya perpecahan. Yang nak baca tahlil silakan baca, yang tak nak baca silakan tak nak baca, tapi jangan menuduh yang baca itu melakukan sesuatu perkara khurafat dan sebagainya. Sebab cuba cek bacaan dalam tahlil ada tak sesuatu yang bertentangan. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, macam ni lah. Bila nak exam, apa amalan kita buat? Ramai ibu bapa bila dekat exam dia akan baca surah Yasin pada setiap hari untuk anak. Dia akan baca doa, dia akan buat solat hajat. Dan ustaz-ustaz pun pesan, okey kamu dekat nak exam SPM ni, kamu macam ni tahu, untuk setiap hari ni kamu jangan tak baca amalan-amalan ni. Lepas tu bila dah masuk dewan periksa kamu baca sekian-sekian. Lepas tu sebelum dewan baca ni. Nak buka tu selawat dulu. Subhanallah. Kalau kita tanya mana sumber ni atur cara sebelum masuk exam ni kena baca macam ni. Tak ada. Tetapi itu adalah saranan alim ulama, guru-guru supaya dapat ketenangan, dapat petunjuk, dapat ilmu daripada Allah, dibantu. Jadi muslimin muslimat, saya sebut pasal tahlil ni, saya selit sikit je sedikit pengetahuan supaya kita tidak bersangka-sangka dalam bila sebut pasal tahlil. Tahlil iaitu mengesahkan Allah. Maksud tahlil itu sih mengesahkan Allah. Kalimah tahlil ialah La ilaha illallah. Masya Allah. Okey, itulah kalimah tahlil. Kemudian Nabi sebut dalam hadis yang kita bacakan itu, setiap takbir juga adalah sadaqah. Takbir. Okey, takbir. Takbir. Okey, apa maksud takbir? Membesarkan Allah. Okey, apa kalimah takbir? Allahu Akbar. Kenapa jadi macam ni ya? Comel lah pula. Allahu Akbar. Okey. Bila dakwah dah habis, dia katakan Allahu Akbar. Okey, Allahu Akbar. Alah, kenapa tak berapa ni ya? Sebab dah bawah, saya susah sikit nak tulis. Allahu Akbar. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Baik. Selepas ini kita dah faham. Bila sebut tasbih, subhanallah, menyucikan Allah. Apa maksud menyucikan Allah? Kita menyucikan Allah daripada segala sekutu. Kita menyucikan Allah daripada mensyirikkan Allah. Sucikan Allah daripada segala kelemahan. Kadang-kadang kita ada sangka buruk dengan Allah. Kenapa Allah tak tolong aku? Kenapa Allah tak pandang aku? Kenapa Allah buat aku macam ni? Sebenarnya itu adalah unsur-unsur bersangka buruk dengan Allah. Soalnya macam apa yang berlaku pada diri kita itu kerana Allah itu tidak sempurna dalam menguruskan kita. Allah itu tidak sempurna dalam merancana kehidupan kita. Soalnya Allah dah terlepas pandang hidup kita. Bila kita sebut subhanallah, maha suci Allah, kita menyucikan Allah daripada segala sangka-sangkaan buruk kita. Menyucikan Allah daripada mensyirikkannya. Menyamai Allah tanpa kita sedar ataupun tidak sedar. Menyucikan Allah daripada segala kelemahan-kelemahan. Sebab itu bila sebut subhanallah, menyucikan Allah, iaitu itulah tasbih. Yang kedua, tahmid, memuji Allah. Dengan kalimah alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Dua zikir ini disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW. Subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainal ardi was samawat. Nabi bersabda, zikir iaitu kalimah subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi pahalanya di antara langit dan bumi. Ui, besar dan banyak, kita tak boleh bayang. Kalau kita ada 1 guni emas pun, itu dah besar sangat dah. 1 guni emas mungkin dalam 20 kilo emas, itu dah besar sangat bagi kita. Dah cukup dah tu untuk sampai mati, terlebih cukup dah kalau ada 1 guni emas. Tetapi ini lebih lagi ganjaran Allah berikan, walaupun dengan kalimah yang ringan pada lidah, walaupun percuma saja kita sebut. Tak perlu sampai nak sebut tu kena bayar ke, tak perlu tenaga yang tak perlu. Maksudnya sangat ringan, tetapi yang perlu diberatkan kalimah itu pada hati. Lidah ringan sebut subhanallah walhamdulillah, tetapi kena beratkan pada hati, membawa maksud kena hadirkan hati, kena rasa khusyuk. Benar muslimin muslimat, para alim ulama sebut kan, berzikir dengan hadir hati,
walaupun sedikit lebih baik daripada berzikir yang banyak tanpa hati. Saya ulang lagi sekali. Berzikir kepada Allah, apa maksud zikir? Nanti kita akan tulis apa maksud zikir. Berzikir kepada Allah, muslimin muslimat, berzikir pada lidah tanpa hadir dengan kehadiran hati walaupun sedikit, ia lebih baik, lebih bermakna, lebih bernilai daripada zikir pada lidah tanpa kehadiran hati. Sebab kita bukan menghimpun jumlah zikir, tetapi kita berzikir. Ada beza. Kita bukan hanya menghimpun jumlah zikir 1,000, 2,000, 3,000, tetapi sebenarnya yang penting adalah kita berzikir. Apa maksud berzikir? Zikir itu sendiri asal perkataan pada zakara. Zakara itu sebut pada lidah. Zakara juga maksud dia ingat. Ingat itu di mana? Ingat itu di hati. Sebab itu kalau kita sebut hati saya tinggal ingat dekat awak. Hati saya ni bila bayangkan awak je berdebar-debar hati ni. Subhanallah. Sebab itu zikir ni ada 3. Zikir pada lidah, zikir pada hati, dan zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan. Nantilah kita tulis ya. Yang tu sedap juga kita tulis. Tapi nak sebutnya, bila kita zikir ni, 4 zikir ni, biarlah hadir hati. Walaupun tak banyak, tetapi ia lebih bererti. Subhanallah, Maha suci Allah daripada segala kekurangan, Maha suci Allah daripada syirik, Maha suci Allah daripada segala-galanya lah. Hanya Allah belaka di dunia ni. Lepas tu bila sebut Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Masa sebut tu, hati kita tu, segala apa pada diri kita sebenarnya tak ada apa-apa. Sebab kalau orang puji kita sihat, kuat, cergas, cantik, bijak, berharta, hebat, semua itu datang daripada Allah. Jadi kita ni perlu belajar kalis pujian. Bila soalannya ada satu perisai, bila orang puji, dia tak pergi sampai hati kita. Tak sampai hati kita. Kita terima pujian tu. Tetapi bila pujian datang je, kita terus macam ada perisai terus ke atas. Alhamdulillah. Orang puji kita, respon terbaik kita adalah Alhamdulillah. Apa dia? Segala puji bagi Allah. Orang puji, makcik ni cergas lah, umur dah 70, sehat kuat. Alhamdulillah. Bukan hanya basi-basi pada lidah. Bukan hanya berbasi-basi, Alhamdulillah, tak. Tetapi dimaknakan dengan hati. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Kita bukan kena respon, jangan puji saya, semua Allah belaka. Di situ macam bukan komunikasi yang terbaik lah. Sebab boleh jadi orang tu akan rasa macam sentap jugalah kan. Pada orang tu macam nak memuji tu sebagai komunikasi lah yang baik. Sebab Nabi SAW sendiri suka menghargai dan puji isteri dan sahabat. Sahabat Nabi pun sama. Jadi pujian sesama manusia itu dibenarkan, diharuskan. Cuma jangan sampai yang memuji itu ada niat yang tidak baik, yang dipuji pula tidak boleh jaga hati dia. Jangan sampai merosakkan kedua hati. Sebab ada pujian manusia ni, bila dia puji manusia lain, sebenarnya dalam hati dia ada hasad. Hati dia ada sangkaan yang lain. Ataupun dia terlebih mengagumi manusia berbanding Allah. Sebab itu dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia ada dibincangkan bab pujian. Dan ada peringatan kerana peringatan tentang orang yang memuji. Dan di dalam kitab Penawar Bagi Hati menceritakan mudarat ataupun keburukan orang yang memuji lebih banyak daripada orang yang dipuji. Nantilah kalau ada satu masa kita bincang pasal tajuk tu. Dalam kitab Penawar Bagi Hati menjelaskan keburukan bagi orang yang memuji lebih banyak daripada keburukan orang yang dipuji. Sebab itu dalam kita memuji manusia, kita perlu tahu tata cara. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okey, jadi respon kita bila orang puji, Alhamdulillah. Bukan hanya basi-basi pada lidah, tetapi betul-betul dimaksudkan dalam hati, segala puji bagi Allah. Soalannya, kita terus merasakan bahawa kita tak ada apa-apa. Jadi bila kita sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Orang puji kita pandai didik anak, orang puji kita suami isteri yang baik, suami yang hebat, orang puji apa-apalah, muslimin muslimat. Alhamdulillah, segala pujian itu adalah untuk Allah.
Kerana semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut tahlil, tahlil iaitu mengesakan Allah dengan kalimah la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada tempat bergantung, tiada tempat meminta, tiada tempat mengadu, tiada tempat merayu. Semua ni ilah, tiada ilah, sembahan, tiada Tuhan, semua illallah, kecuali dengan Allah, kepada Allah. Jadi orang tanya, Ustazah tak boleh ngadu pada manusia ke? Boleh dan perlu. Saya cakap macam tu sebab dalam keadaan situasi masyarakat hari ini dengan pelbagai ujian media sosial dan semuanya, fitnah akhir zaman, dulu pun sebenarnya kita memerlukan manusia untuk dengar masalah kita. Subhanallah. Mungkin level-level yang sangat tinggi, sangat dahsyat lah. Manusia ni mampu direct langsung dengan Allah tanpa manusia. Ini level siapa ni? Para Nabi. Ini level para wali Allah. Daripada itu Adawiyah, Imam Hasan Al-Basri, kan, sahabat-sahabat Nabi. Yang mana mereka ni ucapannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik penolongku. Bagi kita orang-orang biasa ni, tidak salah jika kita mengadu dan meminta pertolongan dengan manusia. Namun dengan kalimah la ilaha illallah, bila kita ucap banyak kali, sebenarnya dia akan melindungi kita. Dia akan memimpin kita. Dia akan memandu hati kita supaya tidak tersasar. Dalam kita minta tolong dengan manusia, dalam kita mengadu pada manusia, kita sedar hakikat Allah yang aturkan semuanya. Allah aturkan kita boleh mengadu pada dia dan dia sudi dengar. Allah yang aturkan untuk dia memberikan bantuan kepada kita. Kadang kita ngadu pada orang, ya Allah, orang tu tak ada respon apa pun, cuma ya Allah, kamu ni sabarnya, kuatnya, saya doakan kamu kuat. Tu je. Orang ni tak boleh nak fikir pun macam mana nak tolong kita. Tapi ada orang yang bila dia dengar, dia boleh respon dan dia boleh bagi idea untuk selesaikan masalah. Ada orang pula, dia dengar, dia boleh bagi idea dan dia boleh bantu. Tak apa, saya akan bantu awak. Macam ni lah. Saya beri sekian-sekian, kamu ni. Ya, semua ada perbezaan tingkatan. Berada di tingkatan mana pun dengan kita, dengan manusia, kita kena ingat semua itu daripada pertolongan daripada Allah. Pertolongan daripada Allah. Sebab itu kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada tempat minta tolong ni, semua ni daripada Allah. Bagi orang yang minta tolong dengan manusia pun sebenarnya dia masih lagi dalam lingkungan minta tolong dengan Allah. Tapi hati tu kena jaga. Jangan sampai kita ni membenarkan betul dalam hati sampai keluar perkataan, kalau kau tak ada, aku tak tahulah macam mana. Syukur kalau sebut saja lain, tapi bimbang dalam hati pun itikad macam tu. Kau je boleh tolong aku. Kalau kau tak tolong aku, memang hancurlah hidup aku. Memang kau lah satu-satunya harapan aku. Syukurlah engkau ada. Memang kau lah. Kalau betul-betul itikad tu, itu yang kita bimbang. Seolahnya memang kita bergantung pada dia, memang kita kata dia lah yang tolong. Tetapi bila kita sebut, Alhamdulillah, syukur ya Allah, Allah izinkan bertemu dengan kamu, Allah izinkan, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang ni pun balas, Alhamdulillah, benar, betul Allah yang temukan kita. Allah yang beri saya masa. Kalau tak, saya sebenarnya tak ada masa, tapi Allah bagi saya masa untuk dengar masalah kamu ni. Syukur pada Allah. Dua-dua bersyukur pada Allah. Nampak kan muslimin muslimat? Sebab itu bila kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, saya suka memperbagaikan maksud kalimah tersebut. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ilah juga bermaksud tiada sembahan melainkan Allah, tiada tempat bergantung melainkan Allah, tiada tempat mengadu minta tolong melainkan Allah. Okey, tahlil ini kita mengesakan Allah sebab semuanya datang daripada Allah. Kemudian takbir iaitu Allahu Akbar, membesarkan Allah dengan kalimah Allahu Akbar, iaitu Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Muslimin muslimat, cuba sebut. Cuba sebut sekarang ni. Allah maha besar. Allah sebesar-besarnya. Kalau kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira. Allah maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Petang tu termasuk malam ya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Lagi? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Aku menghadapkan wajahku
kepada pencipta langit dan juga bumi. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dengan hanif, lurus, musliman, menyerah diri, wa ma ana minal musyrikin, dan kami bukan orang-orang yang mensyirikkanmu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya salatku dan segala amal ibadahku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah sekalian alam, pentadbir sekalian alam. Lagi sambungan dia, ya mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin, tidak ada sekutu baginya dan kerana itulah aku mentaatimu, aku mentaati, dan kami tergolong di kalangan orang-orang yang Muslim, orang Islam, orang yang menyerah diri. Muslimin muslimat, sebenarnya doa iftitah doa yang sangat hebat. Sebab itu dia dimulakan dengan, lepas kita angkat takbir, Allahu Akbar, kita mulakan dengan kalimah Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? Satu takbir yang mana mengharamkan kita daripada yang halal sebelumnya. Pertama ya, antara falsafah maksud takbir. Apa yang halal sebelumnya? Bercakap halal, tapi bila angkat takbiratul ihram haram bercakap. Makan minum halal, tapi bila angkat takbir saja haram makan dan minum. Haram ketika solat untuk bercakap, makan, minum. Tidur halal, tapi bila solat saja, takbir saja, haram untuk kita tidur di dalam solat. Maksud haram tu semua tu boleh membatalkan solat. Dilarang buat semua tu. Subhanallah. Apa saja dilarang bila start takbiratul ihram. Maksud takbiratul ihram juga adalah takbir ihram, memuliakan Allah. Bila kita sebut tanah haram, tanah suci, betul tak? Jadi kerana bila masuk je dalam tanah haram, kita diharamkan untuk buat perkara yang halal di luar tanah haram. Kalau di luar tanah haram, kita boleh buat. Masuk tanah haram, ada benda yang diharamkan. Sebab apa? Haram juga, kan kita sebut haram, hurum, itu maksud dia mulia. Kerana tanah itu mulia, kerana kemuliaan itu, maka tidak dibenarkan buat sesuatu yang di tempat lain boleh buat. Kerana solat itu mulia, bermula dengan takbir yang memuliakan, membesarkan Allah, dan takbir yang mengharamkan, kerana kedudukan solat itu sangat istimewa. Bila sebut Allahu Akbar, ramai hanya pada lidah, tak pergi pada hati. Allahu Akbar tu tak turun ke hati. Tapi kalau turun ke hati, masa tu kita akan rasa berdebar. Sebab kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa. Allah yang akan menentukan hidup dan mati kita. Allah yang akan memberikan kita sama ada syurga atau neraka. Allah yang akan menentukan nasib hidup kita. Kita sekarang ni sebelum solat sibuk dengan urusan dunia, sibuk urus itu, sibuk bisnes, sibuk macam-macam. Tapi bila solat kita terputus dengan segala urusan dunia, kita berjumpa dengan pemilik dunia. Inilah urusan yang lebih dan paling besar berbanding segala urusan-urusan tadi. Masalah sebesar apa pun tidak sebesar dengan kita berurusan dengan Allah. Allahu Akbar. Contoh macam ni lah duduk kat pejabat. Kita sibuk kerja pagi sampai petang. Tiba-tiba nak balik, bos panggil. Bos panggil? Bos paling nombor 1 panggil. Ada 10 bos, tapi bos nombor 1 panggil. Biar betul presiden panggil saya. Ya, presiden panggil awak. Kenapa? Kenapa? Saya pun tak tahu. Punya berdebar tu sebab bos paling besar panggil tu. Punya berdebar. Kita ada banyak bos dalam hidup. Suami bos bagi isteri, majikan, ibu ayah pada anak, maksudnya ketua. Tetapi bos yang paling tinggi iaitu Allah. Allah panggil hayya 'alas salah, datang kamu solat. Hayya 'alal falah, datang kamu menuju kejayaan. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, aqimis salah li dzikri. Aqimis salah li dzikri. Dirikanlah salat, tunaikanlah salat li dzikri, untuk kamu berzikir kepadaku. Li dzikri juga bermaksud untuk kamu mengingatiku. Jadi kalimah Allahu Akbar ada kalimah permulaan, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, sebesar-besarnya. Lepas sebut tu kita pun baca doa iftitah kan. Lepas Allahu Akbar, kita terus sambung tanpa baca bismillah, tak perlu bismillah, kita terus sambung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa maksudnya? Allah yang maha besar sebesar-besarnya, akbar kabira, Allah maha besar sebesar-besarnya, walhamdulillahi kathira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Itu hebat tu. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah bukratan wa asila, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Habis tu Ustazah, la ilaha illallah bila sebut? Masya Allah, kita sebut la ilaha illallah itu kan dalam setiap solat, dalam asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sebut di dalam bacaan tahiyat. Jadi perasan atau tidak, setiap kali kita solat, bila kita buat solat duha, kerana itu Nabi kata cukup dengan solat duha 2 rakaat itu kamu memberi sedekah untuk setiap sendi-sendi kamu. Setiap sendi kamu tu cukup dengan kamu solat duha, kan dalam solat duha semua tasbih ini akan ada. Masya Allah, dalam solat duha semua tasbih ni akan ada. Okey, Ustazah, let's say lah kalau saya tak baca doa iftitah, so saya ada tak zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir ni, ada tak? Tuan-puan, exactly ada. Itulah hebatnya. Sebab itu kan Nabi sebut apa? Setiap kamu takbir, tahlil, tahmid, semua ini adalah sedekah. Kemudian setiap kali kamu menyuruh kebaikan, itu sedekah, dan kamu mencegah kemungkaran, itu sedekah. Dan cukup dengan kamu mendirikan solat duha 2 rakaat akan mencukupi semuanya. Maksudnya kalaupun di luar tu kita tak solat, kita tak buat semua, kita tak zikir, tapi kita buat solat sunat 2 rakaat duha, Nabi kata cukup, mencukupi bagimu solat sunat 2 rakaat iaitu solat duha untuk semuanya. Masya Allah. Cuba kita perhatikan, masa kita solat, kita mula Allah Akbar, dah settle dah takbir. Kemudian bila kita rukuk, kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ada apa? Subhana, tasbih subhana, kemudian subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, iaitu dah ada tahmid, wa bihamdih, iaitu dan segala pujian baginya. Dah ada tasbih, ada tahmid. Kemudian bila baca tahiyat, kita ada syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adanya tahlil. Jadi setiap kali kita salat, sebenarnya 4 zikir yang agung ini kita baca. Perasan atau tidak? Saya sebenarnya jujur saya cakap, saya baru perasan sekarang. Memang kita dah baca zikir tu, tapi bila kita keluarkan daripada hadis Nabi yang kita belajar ni, Nabi sebut 4 zikir ini adalah satu zikir sebagai tanda sedekah kita kepada setiap sendi. Lepas tu kita fikir, kenapa Nabi kata dengan solat duha 2 rakaat akan mencukupi bagimu. Cukup kalau kamu solat 2 rakaat, kamu dah melakukan sedekah untuk setiap sendi. Lepas tu kita fikir balik, kerana dalam solat duha itu sendiri kita akan ada zikir ini. Jadi bila sebut tasbih, tak semestinya dengan perkataan subhanallah. Bila kita baca rukuk dan sujud, dua-dua ada tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian masa sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana, maha suci Allah, tapi tak sebut Allah, tak sebut subhanallah, tapi subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi. Rabbiyal a'la tu salah satu nama Allah, Al-Ali. Rabb itu sini nama Allah. Jadi tak semestinya kalimah subhanallah. Allah ini salah satu nama Allah. Kemudian Al-Azim juga nama Allah, Al-A'la juga nama Allah. Masya Allah. Kalau boleh kita nak contoh ni, kita contoh besok lah. Jadi bila kita sebut rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Tuhan Rabbiyal Azim yang maha mulia, wa bihamdi, dan pujian baginya. Hamdih tu sini, hamdih, tahmid, alhamdulillah. Subhanallah. Bila sujud kita sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah, maha suci Tuhan yang maha tinggi, wa bihamdi, dan pujian baginya. Saya akan tuliskan kalimah ni besok untuk tuan-puan dan saya sendiri lebih memahami, lebih menghayati besarnya kalimah bacaan zikir ketika kita sujud dan ketika kita rukuk.
Nabi SAW pernah rukuk dalam tempoh berjam-jam dan pernah sujud dalam tempoh berjam-jam, mengulang-ulang zikir memuji Allah tersebut. Dan pada 2 minggu lepas kita dah belajar satu zikir yang Nabi baca ketika rukuk. Setiap kali rukuk, Nabi akan baca zikir tersebut, tambahan kepada zikir yang biasa kita baca, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika rukuk, Nabi ada baca satu zikir Subhanallah, dan Nabi ulang-ulang ketika rukuk. Maksudnya waktu rukuk dan waktu sujud ni sebenarnya ada lagi zikir-zikir yang lain selain pada zikir rutin yang biasa kita baca tu. Memang benar, ada banyak lagi zikir-zikir yang lain yang kita boleh baca ketika rukuk dan sujud. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sekarang dah pukul 8.45 kan, dah 2 jam suku dah. Kita mula tadi 6.30 ngam-ngam, 7.30, 8.30, 8.45 kita dah bersiaran 2 jam setengah. 2 jam 15 minit. Sorry, 2 jam 15 minit. Sebelum ni kita banyak kali habis 9.30, maksudnya 3 jam. Tapi hari ni saya ada beberapa mesyuarat, ada 4 mesyuarat hari ni. Daripada pagi sampai petang. Jadi sebenarnya saya perlu berada paling lambat dalam pukul 9 di lokasi. Jadi saya minta maaf hari ni tak dapat nak bincang tentang solat duha. Semalam saya dah kempen kan. Hari ni kita akan bincang solat duha, mendalam, kaifiat, fadilat apa semua tu. Saya mohon maaf, kita tangguh lagi besok. Hari ni kita hanya dapat mensyarahkan tentang besarnya kalimah, 4 kalimah ni. Masya Allah, ini juga terkandung dalam hadis yang kita bacakan. Jadi esok kita akan sambung kepada pasal amar ma'ruf nahi munkar tu kita dah jelaskan juga semalam. Jadi esok kita akan bincangkan insya-Allah pasal solat duha. Dan istimewanya kami juga dah siapkan e-book solat duha yang kita akan lancarkan pada pagi besok. Bukan pagi ni, pagi besok e-book solat sunat duha. Sebab apa? Semalam saya fikir, bila saya baca-baca tengok-tengok, banyak sebenarnya perbincangan tentang solat duha. Ada yang tanya apakah perbezaan solat duha dengan solat isyraq, solat terbit matahari. Sebab di sana ada ulama kata sama, ada yang kata ada beza. Lepas tu banyak persoalan berkenaan dengan waktu solat duha. Confuse mula dia dan berakhir dia. Jadi bila tengok, saya kata kalau kuliah saja mungkin tidak boleh mendalam sangat, ataupun lepas sudah lupa. Jadi tim kami sediakan e-book dengan nilai yang sangat murah. Kita jualnya dengan RM5 saja. E-book ni bukan mudah ya, masa makan macam-macam lah ya proses yang dilalui, dan kita akan jual dengan harga RM5 dan akan dilancarkan besok, iaitu e-book solat duha. Jadi semua soal jawab, semua tentang makna solat duha apa begini, semua kita himpunkan belaka dalam tu. Jadi insya-Allah hanya RM5 anda boleh tahu detail, menjadi panduan yang jelas berkaitan dengan solat duha. Insya-Allah muslimin muslimat. Okey, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga kita bertemu lagi dalam pagi besok, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Oh, ada orang nak screenshot. Berapa orang cik? 4 Oh, subhanallah, saya ingatkan bila dah pindah tak ada orang. Rupanya kita ada lagi 9,400 di TikTok dan juga di FB ada 9,400. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As.